Cerita ini merupakan sebuah hadis yang menerangkan permulaan sebuah kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala selitkan episod akhirnya di dalam surah Al-Buruj ayat 3 hingga 12. Dari Suhaib bahawa Rasulullah SAW pernah bercerita, di zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Bila tukang sihir tersebut merasa dirinya telah tua, dia berkata kepada raja, "Aku telah tua, carilah seorang budak yang paling cerdik yang boleh aku ajarkan kepadanya sihirku." Lalu, dicari seorang budak dan diajarkan kepadanya ilmu sihirnya. Di pertengahan jalan menuju ke tempat belajarnya, terdapat seorang rahib. Budak tersebut telah duduk sebentar mendengar ajaran rahib tersebut dan merasa seronok dengannya. Sejak hari itu, setiap kali melalui tempat rahib, budak tersebut akan berhenti dan mendengar ajarannya. Pada suatu hari, budak tersebut telah bertemu dengan seekor binatang besar yang menghalang laluan orang ramai. Budak tersebut berkata dalam hatinya, "Pada hari ini, aku akan tahu siapakah yang lebih hebat, tukang sihir atau rahib." Lalu, diambilnya seketul batu dan dibaca, "Ya Tuhan, jika sekiranya rahib lebih engkau cintai dari tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini dan berilah laluan kepada orang lain." Lalu dilontar batu tersebut dan binatang tersebut pun mati. Orang ramai yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat kagum dengan budak tersebut dan mengatakan dia mempunyai ilmu yang kita semua tidak mengetahuinya. Budak tersebut berjaya mengubat pelbagai jenis penyakit termasuk kusta dan sopak. Kemahiran dan kebolehan ini sampai ke pengetahuan raja. Raja yang marah mengarahkan supaya budak itu dibunuh. Pelbagai cara digunakan untuk membunuh budak tersebut, namun tidak berjaya. Sehinggalah budak itu berkata, "Jika engkau benar-benar mahu membunuhku, engkau perlu mengambil satu anak panahku dan letakkan anak panah tersebut pada busurnya. Kemudian engkau baca, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Kemudian engkau panahlah aku. Kalau engkau melakukan begitu, engkau akan dapat membunuhku." Lalu, raja pun mengumpulkan orang ramai di satu padang dan melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh budak itu. Akhirnya, budak itu meninggal dunia dan meyakinkan orang ramai akan Tuhan budak tersebut. Marah dengan apa yang berlaku, raja mengarahkan supaya kesemua mereka yang beriman dengan Tuhan budak itu dibakar dalam satu parit besar. Seorang wanita dengan bayinya merasa gemetar dan takut dicampakkan ke dalam api tersebut. Tiba-tiba bayinya bercakap dan berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, sabarlah, engkau berada di atas kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Terdapat pelbagai ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat perolehi daripada kisah Ghulam yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Antara ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim yang sejati ialah kita haruslah mempunyai sifat yakin yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sendiri bahawa Ghulam tersebut, walaupun Ghulam ini adalah seorang kanak-kanak yang dikatakan berumur antara 12 sehingga 14 tahun, tetapi Ghulam ini mempunyai sifat ataupun rasa yakin yang terlalu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat antaranya ialah semasa Ghulam ini hendak menyembuhkan penyakit. Apabila rakyat ataupun orang meminta Ghulam ini untuk menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh mereka, apa yang dikatakan oleh Ghulam ini? Ghulam ini mengatakan bahawa dia tidak dapat menyembuhkan penyakit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh menyembuhkan penyakit. Dan apabila Ghulam ini berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit, contohnya penyakit buta yang kita telah dengarkan dalam kisah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan bahawa perkara itu terjadi. Kerana apa? Kerana Ghulam itu sendiri mempunyai rasa yakin yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berdasarkan kepada kisah Ghulam ini, kita dapat aplikasikan sendiri dalam kehidupan seharian kita. Contohnya ialah semasa kita berdoa, kita yakin bahawa Allah akan memakbulkan doa kita walaupun bukan pada masa kita meminta. Ingatlah bahawa Allah akan memakbulkan permintaan seseorang itu apabila tepat pada waktunya. Ibrah yang kedua yang kita dapati daripada kisah Ghulam tadi adalah berkaitan dengan sabar. Ya, kita lihat sendiri bagaimana Ghulam sendiri bersabar dengan pelbagai ujian yang ditempuhinya. Bagaimana rahib bersabar dengan ujian yang datang kepadanya sehingga menyebabkan beliau mati.
bagaimana pegawai, budak dan juga kaum pada waktu tersebut bersabar dalam menempuh ujian pada waktu tersebut. Ya, kesabaran ini bukannya mudah dan pastinya kesabaran ini diletakkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kita pada hari ini, sesungguhnya pelbagai ujian dan cabaran diberikan mengikut tahap kemampuan kita masing-masing. Dan percayalah, orang yang sabar itu tidak akan rugi pada akhirnya. Sabar itu indah, sabar itu penat, sabar itu menyakitkan, sabar itu memenatkan. Namun percayalah, sabar itu tidak akan rugi. Ibrah ketiga yang kita boleh peroleh dari kisah Hulam ini adalah seorang da'i perlu istiqamah dalam perjuangannya walaupun diuji dengan berbagai ujian seperti sakit, dihina, dicaci, diseksa ataupun dihalang untuk menyampaikan dakwah. Ianya bukanlah penghalang untuk kita terus memperjuangkan agama Allah, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa, yang mana malaikat akan memberikan ilham kepada mereka. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi konklusinya, sesiapa yang berdakwah secara berterusan dan istiqamah walaupun diuji dengan hebat, janganlah kita bimbang atau berduka cita dengan balasan yang diperoleh di dunia, sedangkan Allah telah menjanjikan syurga bagi mereka yang bersusah payah memperjuangkan agama Allah. Jadi, kesimpulannya, ujian tidak akan memberhentikan dakwah, tetapi dengan adanya ujian, dakwah insya-Allah akan semakin berkembang. Okey, ibrah yang kelima yang dapat kita lihat daripada kisah Hulam iaitu orang-orang kafir sentiasa bermusuh dengan orang-orang beriman. Okey, mereka, yakni orang-orang kafir ni sentiasa ingin melakukan kejahatan, okey, dan ingin mewarisi kejahatan mereka ni kepada orang lain. Okay, sebab kenapa? Sebab mereka nak menyesatkan manusia. Okay, contoh yang kita dapat daripada kisah Hulam tadi iaitu tukang sihir. Okay, tukang sihir ni dia nak mewarisi keahlian dalam sihirnya kepada orang lain untuk disesatkan manusia. Okay, ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 120 iaitu, maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. okey, berdasarkan dalil tadi kita dapat lihat bahawa orang-orang kafir ni sentiasa mahu menyesatkan manusia dan selalu ingin bermusuh dengan orang-orang beriman. Kesimpulan daripada perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi, kita perlulah menghayati lebih banyak lagi kisah para duat yang mana menghadapi pelbagai rintangan dan juga cabaran ketika menyampaikan dakwah, tetapi masih juga yakin dan berpegang teguh dengan janji Allah yang akan membantu dan memberikan pertolongan dalam perjuangan ini. Oleh hal yang demikian, kita perlulah menjadi seorang
remaja atau belia ataupun dewasa yang sesuai dengan umur kita yang berusaha untuk menyumbang dalam agama Islam walaupun sekecil-kecil perkara. Dan akhir sekali, dunia ini merupakan pentas ujian. Oleh hal yang demikian, kita perlulah sedar akan hakikat kita diciptakan di dunia ini dan berusaha untuk memenuhi dan membetulkan niat kita agar kita tidak mudah lemah dan patah semangat dengan segala ujian yang telah diberikan. Sekian sahaja daripada kami. Sa'ru ala barakatillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.